Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Nurul Izzah Sofia binti Hashim, PIB 19162 dari Ijazah Sarjana Muda Syariah dengan pentadbiran kehakiman. Okey, hari ini saya akan mengupaskan tentang apa itu wilayah mazalim. Okey, pengertian wilayah mazalim. Sebelum kita pergi mengupas lebih mendalam, kita ingin tahu apa itu pengertian wilayah mazalim. Mazalim membawa maksud ketidakadilan ataupun penindasan atau salah laku. Dan qada al-mazalim atau juga dikenali sebagai wilayah mazalim bermaksud kekuasaan tertinggi kehakiman yang mengendalikan kes-kes mazalim yang dilakukan oleh individu yang memiliki pengaruh dan kekuasaan dalam negara yang mana kehakiman ini biasanya tidak dapat menanganinya. Okey, manakala Ibnu Khaldun juga memberi pendapat bahawa ia adalah satu jawatan gabungan daripada pengaruh kekuasaan dan peradilan kehakiman. Jawatan untuk al-qada al-mazalim juga dikenali sebagai wali al-mazalim, syafi' al-mazalim, nazir al-mazalim, qadi al-mazalim. Dari surah An-Nisa ayat ke-59, firman Allah Subhanahu wa taala yang bermaksud, wahai orang-orang yang beriman, taatlah kamu kepada Allah dan taatlah kamu kepada Rasul dan kepada ulil amri dari kalangan kamu. Kemudian jika kamu berbantah-bantah dalam sesuatu perkara, maka hendaklah kamu mengembalikannya kepada Allah dan Rasulnya jika kamu benar beriman kepada Allah dan hari akhirat. Yang demikian adalah lebih baik dan lebih elok pula kesudahannya. Dalam dalil tersebut juga telah menjelaskan bahawa selain Allah dan Rasul, para pemerintah kerajaan atau pegawai berkuasa juga patut ditaati bagi memastikan pemerintahan negara berjalan dengan lancar dan tidak berlaku kucak-kacir akibat tidak mematuhi undang-undang dan sistem kenegaraan yang sedia ada. Walau bagaimanapun, bahawa tidak mustahil orang kata pihak yang berkuasa ini untuk menyalahgunakan kuasa yang dimiliki oleh mereka, dan oleh sebab itulah al-qada al-mazalim ini perlu wujud bagi memastikan tidak berlakunya penindasan sesuatu pihak atau sesuatu pihak yang berkuasa terhadap masyarakat awam. Sejarah wilayah mazalim. Lembaga mazalim telah dikenalkan sejak zaman dahulu. Kekuasaan kini terkenal dalam kalangan Parsi dan bangsa Arab Jahiliyah. Hal ini merupakan wujudnya dari orang-orang Quraisy untuk menolak segala bentuk kezaliman dan memberi pembelaan terhadap orang-orang yang dizalimi. Pada zaman Rasulullah SAW, Rasulullah sendiri yang menyelesaikan segala aduan terhadap kezaliman yang diterima. Pada zaman Khulafaur Rasyidin tidak wujudnya lembaga ini kerana anggota-anggota masyarakat pada masa itu masih dapat dipengaruhi oleh ajaran-ajaran agama. Pertengkaran yang terjadi di antara mereka masih dapat diselesaikan oleh pengadilan biasa. Akan tetapi di akhir zaman pemerintahan Ali bin Abi Thalib, beliau merasakan perlunya menggunakan tindakan-tindakan yang keras dan menyelidiki pengaduan-pengaduan terhadap penguasa-penguasa yang berbuat kezaliman. Namun keberadaan mahkamah wilayah al-mazalim, qada al-mazalim ini belum diatur secara khusus. Wilayah al-mazalim menjadi lembaga khusus pada zaman Khalifah Bani Umayyah, tepat pada zaman pemerintahan Abdul Malik bin Marwan. Ia merupakan penguasaan Islam pertama yang membentuk lembaga al-mazalim.
Pada masa zaman Bani Abbasiyah, wilayah Al-Mazalim masih tetap mendapat perhatian yang besar daripada khalifah. Dalam sebuah kisah disebutkan bahawa pada hari Ahad di mana Khalifah Al-Ma'mum sedang membuka kesempatan bagi rakyatnya untuk mengadukan kezaliman yang dilakukan oleh pemerintah. Datanglah seseorang wanita dengan berpakaian lusuh. Wanita tersebut mengadu bahawa anak khalifah tersebut, Al-Abbas, telah menzaliminya dengan merampas tanahnya. Kemudian khalifah memerintah hakim Yahya bin Aqsam untuk menyidangkan kes yang tersebut di hadapan khalifah itu. Tetapi di tengah-tengah perdebatan, tiba-tiba wanita tersebut mengeluarkan suara lantang sampaikan mengalahkan suara Al-Abbas, sehingga para pengawal istana mencelinya. Kemudian Khalifah Al-Ma'mum berkata, dakwaannya benar, kebenaran telah membuatnya berani berbicara dan kebatilan telah membuat anakku membisu. Kemudian hakim mengembalikan hak wanita tersebut dan hukuman ditimpa oleh anak khalifah tersebut. Syarat-syarat Qadi Al-Mazalim. Syarat-syarat seseorang Qadi Al-Mazalim ini ialah seperti qadi-qadi ataupun seperti hakim biasa, tapi syarat-syarat yang lebih ialah yang diperkatakan oleh Al-Mawardi ni adalah tinggi kekuasaan, orang kata terlaksanalah perintahnya, besar haibahnya, jelas ifahnya, iaitu bersusila dan bersopan santun, dan kurang tamak dan teramat warak. Okey, di samping itu ialah daripada sumber lain mendapati ada dua penambahan syarat Qadi Al-Mazalim ni, iaitu lelaki dan mujtahid. Kenapa mujtahid? Kerana jenis kezaliman yang dilakukan oleh kerajaan memudahkan qadi tersebut, okey, berhadapan dengan isu-isu yang dibangkitkan oleh kerajaan. Bidang kuasa Qadi Al-Mazalim. Bidang kuasa Qadi Al-Mazalim ini amat luas dan meliputi banyak aspek. Ia menjadi tanggungjawab utama seseorang Qadi Al-Mazalim untuk memastikan tidak berlakunya penindasan oleh pegawai-pegawai kerajaan terhadap orang awam. Qadi Al-Mazalim tidak perlu menunggu untuk dibuat tentang penzaliman oleh pegawai-pegawai kerajaan, tetapi ia mengambil inisiatif untuk memeriksa sama ada penzaliman itu berlaku seperti kes-kes tindakan yang melampau pegawai kerajaan dalam mengutip cukai seperti jizyah dan zakat harta. Selain itu, bidang Qadi Al-Mazalim turut meliputi pemerhatian terhadap kerja-kerja kegaranian yang dilakukan oleh kerani-kerani jabatan kerajaan bagi memastikan kerja-kerja yang dilakukan berjalan dengan lancar. Qadi Al-Mazalim turut memiliki kuasa untuk mengembalikan harta yang dirampas secara zalim kepada tuannya, dan tanah tersebut boleh dirampas oleh pegawai kerajaan ataupun individu yang berpengaruh. Di samping itu, bidang kuasa Qadi Al-Mazalim juga termasuk meneliti harta-harta wakaf yang am dan khas, meneliti kes-kes pelaksanaan apa yang terhenti daripada keputusan-keputusan yang dibuat oleh para hakim, meneliti apa yang tidak terdaya dilakukan oleh muhtasib, dan meneliti di antara dua pihak yang bertikai dan membuat keputusan ke atas mereka. Perbezaan Qadi Al-Mazalim dengan hakim-hakim yang lain. Hakim Mazalim mempunyai kegurunan yang lebih dan kekuatan kuasanya tidak ada pada hakim-hakim yang lain. Kegurunan dan ketakutan ini diperlukan bagi mencegah pihak-pihak yang bertikai dan terus mengingkari dan menghalang orang-orang yang zalim dan terus berlaku zalim. Sebagai contoh, sekiranya berlaku kezaliman dalam sebuah negeri oleh pemerintahnya, maka Hakim Mazalim ini memberi menasihati terlebih dahulu kepada pemerintahnya. Jika pemerintahnya enggan, maka pihak Mazalim, Hakim Mazalim ini boleh memecat pemerintah tersebut daripada tahtanya.
dalam menghakimi kes-kes. Hakim al-Zalim ini boleh mengeluarkan dari kesempitan wajib kepada yang harus. Ini kerana dalam beberapa sesuatu situasi di mana sesuatu kes meletakkan hukum wajib menyebabkan kesukaran kepada hakim untuk mengendalikan kes tersebut. Maka apabila nazir ataupun hakim dibenarkan untuk mengeluarkan daripada kesempitan tersebut, maka ia amat menyebabkan dan membenarkan perbincangan berkenaan dengan kes tersebut dilakukan dengan lebih luas bidangnya. Okey, dalam menggunakan sesuatu yang boleh menakutkan dan membongkarkan sebab-sebab berdasarkan penanda atau petunjuk. Penanda-penanda ini atau petunjuk-petunjuk ini dapat menjadi bukti, dan dengan itu beliau, hakim ini dapat kata mengetahui orang-orang yang menegakkan kebenaran. Bidang kuasa ini hanya ada pada bidang kuasa Hakim al-Zalim sahaja. Bahkan Hakim al-Zalim berkuasa dalam mencari bukti-bukti dan melakukan pembongkaran dalam meneliti sesebuah kes. Itu sahaja yang saya dapat kupaskan dalam pembincangan Mahkamah Al-Zalim. Sekian, terima kasih.